Apabila seseorang dalam keadaan nazak, saya mula daripada saat-saat awal kematian. Saya ada 4 chapter, subtopik yang kita akan sebut pada pagi ni insya-Allah. Yang pertama, orang yang nazak. Ada sebahagian orang dia aksiden mati. Minggu lepas seorang wanita aksiden berkecai. Suami dia main kutip dia punya daging dia sebagainya dalam keadaan menangis. Main kutip daging isteri. Kecai tengah jalan tu. Maka yang ni tak ada orang duduk tepi dia sebut la ilaha illallah. Yang ni dalam bahasa Arab dia panggil mautul faja'ah. Kematian mengejut. Berenang, duk biasa berenang boleh, tak ada masalah. Tiba-tiba krem kaki duk tengah mana. Tenggelam mati. Mautul faja'ah. Duk dalam rumah tak ada apa, duk tidur hari-hari tidur. Tiba-tiba satu malam terbakar rumah, mautul faja'ah. Dia kematian mengejut. Kematian mengejut ni kata para ulama rahatun lil mukmin. Dia adalah satu rehat kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman dia tak ada masalah. Kerana orang beriman sentiasa merindukan Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat tak dengan Allah? Nak berjumpa Allah, ada tak perasaan dalam hati kita? Kalau tak ada, kena cari. Mesti cari. Dia dinamakan cinta Allah yang akan menghasilkan rindu untuk bertemu dengan Allah. Kekayaan tidak menghalang orang tu nak untuk bercinta dan merindui Allah. Pangkat yang tinggi tidak menghalang Zulkarnain untuk cinta dan merindui Allah. Muka yang tampan tidak menghalang untuk Yusuf alaihissalam mencintai dan merindui Allah. Kekayaan dunia yang begitu banyak tidak menghalang Sulaiman untuk merindui dan mencintai Allah. Man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Kata Nabi, siapa yang sentiasa merindui untuk bertemu dengan Allah, Allah pun rindu untuk bertemu dengan dia. Maka bila dia mati mengejut, yang tu rahah, satu benda besar bagi dia. Allah takdirkan dia terbakar, mati. Allah takdirkan dia tenggelam, lemah, mati. Allah takdirkan dia aksiden, hancur tubuh badan dia, mati. Rahatun lil mukmin. Kerana dia sentiasa menunggu-nunggu detik untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Dan mati secara mengejut itu kata para ulama hasratun 'alal kafir. Penyesalan yang cukup besar bagi orang kafir, munafik dan orang-orang fasik yang menangguh-nangguhkan taubat. Umur 30 tak pakai tudung lagi pasal apa? 50 60 nantilah ustaz. Tahu tak kata wajib? Tahu. Banyak hari ni umur 35, anak 2 orang dah. Tak semayang ke? Nantilah ustaz. 50 60 nanti kita semayang lah. Kematian mengejut akan membuatkan mereka menyesal yang tidak ada kesudahannya. Tuan-tuan sekalian, Imam Hasan Basri dia lalu di tepi satu kumpulan orang teriak. Maka dia pun tanya, ma yubkihim, apa yang membuatkan mereka menangis? Orang jawab, kematian ahli keluarga. Imam Hasan Basri kata, subhanallah, dia terkejut. Kalau kita biasa je. Imam Hasan Basri ni imam dari segi ilmu dan wara' dia, zuhud dia. Bila dia lalu tepi satu keluarga teriak kepada kematian mereka, dia kata subhanallah, maha suci Allah, falyabku ala anfusihim. Sepatutnya mereka menangis mengingatkan diri mereka, sebab ahli keluarga mereka yang mati tadi, dia telah selamat daripada 3 benda yang mereka belum selamat daripadanya. Tuan-tuan, ni hak mati tiap-tiap ahli keluarga kita yang mati meninggal dunia bertemu dengan Allah, 3 benda dia dah jumpa, dia dah rasa, kita belum. 3 benda tu sangat besar. Manajau minha ba'd, kata Imam Hasan Basri. Yang mereka belum seselamat daripada 3 itu. Yang pertama, wajha malakil mauti wa qad ra'ah.
dia dah tengok rupa malaikat maut. Tengok dan dah selesai. Orang yang meninggal, dia tengok muka malaikat maut waktu dia duduk dalam rumah kita. Waktu kita duduk keliling dia tu, dia seorang saja yang tengok. Sebab tu kalau orang kapiak tu dia terjelen, terbeliak bidik mata tu. Kata Imam Hasan Basri, wajha malakil mauti wa qad ra'ah. Dia dah tengok rupa paras malaikat maut, kalian belum. Wa mararatal mauti wa qad dhaq. Kesakitan mati dia dah rasa, kamu belum. Tuan-tuan, mak kita yang dah meninggal, ayah kita yang dah meninggal, mak menakan kita yang dah meninggal, mereka melebihi kita 3 benda. Ni. Yang keduanya, mereka dah rasa sakit mati yang semua orang akan rasa. Dia sempat lihat alam hari kiamat ke, dia tak dan tengok hari kiamat ke, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan rasa kematian. Saya yang bercakap dan kita semua. Lagi banyak kita ingat, lagi banyak kita mendoakan kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Sekejap tuan-tuan akan tengok para sahabat cerita. Para sahabat cerita yang duk nazak ni. Para sahabat yang dijumpai, mereka cerita kesakitan mati ni yang semua orang kan rasa, dan Nabi akan sebut. Dan yang ketiganya, wa makanahu fil jannati awin nari faqad araf. Kata Imam Hasan Al-Basri, dia kata kedudukannya di dalam syurga ataupun neraka, dia dah tahu dah orang yang mati. Macam mana? Sekejap kita tengok hadis dia. Hadis dia. Apabila seseorang itu nazak, maka kita yang mengaji ni tuan-tuan yang mai kuliah pagi ni, mak kita nazak, ayah kita, adik kita, jiran kita, anak kita dan sebagainya, duduk di samping dia, kemudian baringkan badan dia atas lambung kanan dan mukanya menghadap ke kiblat. Kalau boleh, yang ni kiblat, maksudnya badan dia kot ni, kepala dia sini, kaki dia kot tu, bagi dia mengiring menghadap ke kiblat. Itu sunnahnya. Kalau susah dia pun tak boleh bergerak apa dah, bagi kepala belah sana, angkat sikit, kaki dia menghadap kiblat. Buat benda-benda hak Nabi ajak ni untuk memudahkan dia, memuliakan dia, untuk mengundang keberkatan Allah apabila kita buat benda yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak. Apabila orang dia ihtidar ataupun dia nazak. Nazak ni kadang-kadang ada orang sejam ya. Kita boleh tahu. Tuan-tuan, nazak ni dia tengok satu tempat dia. Makan tak mau dah, cakap tak jawab dah. Kadang seharian. Jangan biar orang-orang yang bukan mahram duk pergi masuk, duk pegang dia, angkat tangan duk letak. Tuan-tuan, benda tu dosa. Dan dia tersiksa dengan benda tu. Ni kita duk masuk siapa nu? Adik-beradik berapa nu, bau-bau kucing ke bau macam apa, berapa jauh nu, bawa masuk duk perbetul lah, duk pegang kepala, duk ni anak-anak mana? Panggil anak-anak, panggil suami, panggil isteri, panggil ayah yang boleh pegang dia. Waktu nazak tu kita tengok, kita tahu Nabi kata laqinu mautakum la ilaha illallah. Sebut kat telinga dia pelan-pelan, la ilaha illallah. Jangan duk pasang Quran bagi kuat, itu juga makruh. Pasang zikir kuat-kuat duk pasang satu rumah, makruh tuan-tuan. Orang yang nazak ni dia nak tenang. Bahkan kata Amr bin al-As, ketika mana aku nazak nanti, jangan siapa yang pakai baju merah, kerana aku takut roh aku yang nak keluar tu tengok merah tu, dia sangka yang tu api, maka dia akan jadi takut.
Kita duk riuh rendah tempik daripada dapur, nak beli ayam berapa ekor. Nak masak dia beradik balik ramai. Biar suasana tenang. Suasana tenang. Kita tak duk tang tu. Ni kita nak abang ni yang Nabi bagi tahu, kalau kita duk tang tu, maka keadaan kita ialah kita duk risau, kita duk takut, duk tunggu no. Pintu akhirat, dimensi pintu akhirat sedang dibuka sedikit demi sedikit. Sebab tu yang diam tak kata apa dah tu. Tuhan duk buka dah no. Kita tengok. Malaikat Israel dalam perjalanan bersama dengan pasukannya. Pasukan dia tuan-tuan. Satgi tekan hurai. Duduk satgi perasaan tak ada nah. Tak ada nasib lah tuan-tuan no. Dia nak main dengan pasukan dia. Tuan-tuan, Nabi kata biar tenang suasana tu. Nabi kata pi bisik di telinga dia, la ilaha illallah. Dia yang paling elok sekali, orang yang paling rapat dengan kita. Anak kita, isteri kita, suami kita, ayah kita, mak kita. Ini paling rapat dengan kita. Pi bisik tu pula bila tengok dia tak sebut, jangan duk kata duk tepuk pipi dia pula, sebut oi. Memang kadang-kadang dia tak sebut, tapi dia dengar. Dia dengar. Yang sedang nazak ni semua dia dengar. Dan dia sedang melihat dua alam ketika itu. Dia nak mula melihat dua alam. Memang dia nampak hak keliling dia. Siapa hak duk lalu pakai seluar pendek, cucu dia lalu dalam keadaan tak tutup aurat, semua dia duk tengok. Ni dia duk main ni. Dia duk imbas habis. Ni nak bertemu dengan Allah macam mana ni. Sebab tu jangan duk bagi orang tak tutup aurat duk pergi duk tang tu lah apalah. Tuan, sebut kat telinga dia, la ilaha illallah. Sesiapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia ada peluang untuk masuk syurga. Dia ada peluang untuk masuk syurga selepas dimasukkan ke dalam neraka, seandainya ketika kematiannya dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Dengan syarat akhir yang keluar daripada mulut dia, la ilaha illallah. Pi bisik, jangan duduk bisik tiap-tiap minit. Bisik la ilaha illallah selang sat 2-3 minit. Bisik pula dengan lembut. La ilaha illallah, sebut ayah, kata. Nampak tuan-tuan? Hak ni kalau anak reti. Tak syarat ustaz tuan-tuan, tak syarat ustaz. Berapa ramai saya tengok yang bukan ustaz pun tapi reti. Orang-orang saleh yang mengaji. Dia pangku kepala ayah dia, kepala ibu dia, la ilaha illallah. Untung mak ayah ni. Kemudian Nabi kata, iqra'u ala mautakum yasin. Baca yasin. Ada hadis noh, tak duduk bid'ah pula. Ni geng bid'ah payah agak ni. Iqra'u ala mautakum yasin. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban, dan beliau mensahihkannya. Hadis sahih. Duduk tepi dia baca yasin. Tuan-tuan, baca yasin jangan duduk panggil orang tak tentu hala mai baca. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Berapa kali dah baca? 4 kali dah baca kat Pak Long. Hak tu lagi sakit mayat. Yang baca dengan tak ada tajwid, baca tak elok, lebih menyakitkan mayat. Elok tuan-tuan, ni kita sebut pagi ni semua hak persiapan tu. Nak baca yasin, panggil budak-budak mak tahfiz pun. Kalau hak hari ni punya, jangan duk panggil hang tahun 1 tahun 2 ni. Panggil hak dah habis Quran, hak bacaan dia elok. Kita sendiri baca, anak-anak sendiri baca dengan elok, dia mendapat manfaat, dia mendapat ketenangan daripada situ.